Ammonia NH3 and boron trifluoride BF3 are covalent compounds. And then NH3 and BF3 react to form H3 and BF3 molecule. And then dia kata show the formation. Okay, show the formation of H3 and BF3 molecules using Lewis dot symbol and label the bond form. Maksudnya dia nak awak tunjukkan penghasilan molekul H3 and BF3 ni menggunakan Lewis dot symbol. So dia dah highlight dekat sini, menggunakan Lewis dot symbol. So maksudnya awak tak boleh guna Lewis structure, but instead awak kena guna Lewis dot symbol untuk describe the formation. Dan yang kedua adalah dia minta awak label the bond form. So kalau soalan macam ni dia keluar, okay, dia minta awak buat formation untuk awak punya molekul tersebut kan. Yang pertama sekali awak kena lukis adalah molecule of ammonia, NH3. Lukis menggunakan Lewis dot symbol. Okay, bila kita kata dot symbol maksudnya dot-dot tu, bukan yang macam ni. Sebab kalau kita lukis yang macam ni, ini kita panggil sebagai Lewis structure. Okay, yang ni tak boleh guna kalau soalan dah highlight kan yang awak perlu guna Lewis dot symbol dalam awak punya jawapan. So kalau awak guna Lewis dot symbol, awak dah salah dekat situ dan tak dapat markah lah. So cara yang betul adalah like this one yang dekat atas yang awak nampak kat situ. So kalau ammonia dia akan ada satu available lone pair, dan kalau BF3 dekat sini react dengan NH3, dia akan hasilkan produk yang dia nak lah kan. So BF3 yang kita ada kat sini sama juga. Okay, awak akan ada dot-dot simbol di antara boron dan juga fluorine. Dan fluorine punya lone pair pun sama juga, awak perlu tunjukkan dalam awak punya jawapan lah. Okay, so bila kita nak tunjukkan penghasilan molekul H3 and BF3, kita kena faham yang soalan ni dia minta kita untuk describe formation of dative bond. Sebab molekul ni dia akan connected through melalui dative bond. Okay, molecule form through dative bond. So kalau dative bond maksudnya awak perlu tunjuk anak panah, okay, daripada awak punya donor atom terhadap awak punya acceptor atoms. So sekarang ni awak kena kenal lah nitrogen yang ada lone pair ni dia akan jadi donor atom. Okay, atom yang akan donate satu lone pair daripada diri dia. Dan boron kita tahu, since kita ada boron daripada elemen bebal kan, so every single time kalau awak ada B, BE dan juga AL sebagai central atom, dia mesti tak cukup 8 elektron, which is kita panggil dia sebagai incomplete octet. So boron ni akan jadi the acceptor atom. So hasil dia, awak perlu tunjukkan anak panah ni, dalam jawapan awak mesti kena ada arah anak panah menunjukkan daripada nitrogen derma satu lone pair elektron terhadap boron. And then bila dia dah derma, dia akan share pula dengan awak punya boron tu tadi, antara nitrogen dengan boron. So hasil daripada situ awak akan dapat molecule of H3 and BF3 tu tadi dengan satu dative bond is formed between nitrogen and boron atom. Boleh ke? Boleh? Boleh respon? Boleh. So kat sini saya akan highlight jawapan dia dekat mana yang awak akan dapat contributed to 1 mark. So correct Lewis structure ataupun correct Lewis dot symbol awak ni 1, yang ini pun sama 2, so awak akan dapat 1 markah dekat sini. Show arrow from N lone pair to B. So yang ini yang saya tunjuk arah anak panah warna hijau ni kan. So kalau arah tu betul daripada nitrogen ke arah boron, awak akan dapat 1 markah. Dan satu lagi markah adalah daripada awak punya jawapan final lah, which is jawapan final ni awak perlu label as well. Sebab kalau awak tunjuk saja arah anak panah ni, which is arah anak panah ke arah boron kan, daripada nitrogen ke boron, tapi awak tak label, then awak tak dapat markah 1 tu. Okay, final mark untuk awak punya soalan yang ni. So yang ini awak perlu label dan juga awak perlu tunjukkan arah anak panah yang betul, which is daripada nitrogen pergi boron, dan awak perlu label dia. Okay, label dia sebagai dative bond. So akan dapat automatic 1 mark dekat situ. So total markah bagi soalan ni adalah 3 markah. Okay, ni soalan 2 tahun lepas lah. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya proceed? Tak ada. Okay, kalau dative bond, yang ini yang awak perlu tunjukkan. Kalau soalan tu dia dah highlight kat sini Lewis dot symbol, dan awak kena guna Lewis dot symbol. Kalau awak tak guna Lewis dot symbol, jawapan awak tu kita consider salah. Okay, awak akan hilang 1 markah lah untuk structure yang depan tu tadi. Okay, so kita pergi pada item yang kedua pula.
Item yang kedua yang saya akan highlightkan dalam 4.1 adalah determine formal charge and most plausible Lewis structure. Okay, kalau yang formal charge ni, awak boleh recall balik kan, kalau formal charge ni adalah bahagian yang awak calculate charge untuk setiap atom dalam awak punya Lewis structure. And then most plausible Lewis structure tu adalah structure yang paling stable, structure yang paling bagus, yang the best structure yang awak boleh pilih di antara Lewis structures yang ada dalam awak punya molekul. Okay, so untuk calculation of formal charge, okay, apa yang penting yang awak perlu tulis, okay, ataupun yang awak perlu particular lah bila awak bagi jawapan. Yang pertama, awak show the calculation of formal charge. Okay, ini awak kena hafal lah dia punya formula kan, cara nak kira formal charge dekat sini untuk setiap satu atom ini, semua awak kena tahu macam mana nak calculate. Okay, and then make sure the formal charge is written on the top of every atoms in molecule. So awak kira untuk setiap satu formal charge untuk setiap atom kan, lepas awak dah dapat jawapan, awak kena label ataupun letakkan jawapan formal charge tu dekat setiap satu atom yang awak dah ada kat situ lah. And then state the reason why structure is most plausible ataupun stable ataupun best. Okay, kadang-kadang soalan dia tak sebut most plausible, kadang-kadang soalan mungkin dia akan gunakan perkataan lain, contoh macam most stable ataupun the most best ataupun the best structure. Okay, out of many Lewis structure yang awak ada daripada jawapan yang awak lukis. Okay, reason untuk choose ni awak kena ingat lah. Okay, reason untuk awak choose most possible tu awak kena hafal. Low formal charge yang pertama, second factor negative formal charge on most electronegative atom, and then yang ketiga positive formal charge on most electropositive atom. Ini awak kena fikir untuk buat pilihan lah mana satu yang paling plausible. So contoh soalan dia adalah daripada soalan PSPM 2019-2020, soalan tahun lepas. Okay, dia kata explain. Soalan ni dia minta awak explain. So, kalau ada perkataan explain, maksudnya awak kena explain. Okay, kalau nak explain tu nak kena ada apa? Awak kena gunakan point yang kat sini. Kenapa awak choose dia sebagai the most plausible Lewis structure daripada banyak-banyak Lewis structure yang awak ada kat situ. So explain the following statement. Okay, soalan dia, of the three possible resonance structure for OCN minus below, 3 is the best structure. Maksudnya adalah yang paling plausible. Kenapa 3, structure 3 Roman adalah structure yang paling plausible, yang paling stable. So yang pertama yang awak patut buat adalah awak kira formal charge. Macam yang saya cakap tadi. Which is kalau awak dah kira, jawapan yang awak akan dapat dekat dalam awak punya soalan ni untuk structure yang pertama, which is kalau ada 2 double bond antara kiri kanan tu, awak akan dapat 0, 0, negatif 1. And then the second one awak akan dapat positif 1, 0, negatif 2. And then negatif 1, 0 dan 0. And then dia kata explain kan kenapa structure 3 is the best structure. Okay, yang ini cuba kita tengok structure 3 ni. Kalau kita tengok structure 3, kita akan nampak yang pertama dia ada faktor yang pertama tu tadi, which is dia ada lower formal charge untuk kebanyakan atom, which is dia ada lebih daripada satu atom yang ada nilai kosong dekat situ, which is dia ada kosong dekat O dengan kosong dekat C dan juga N. Okay, and then satu lagi reason, negative charge is on the most electronegative atom of oxygen. Okay, kenapa the third structure is chosen as the most plausible? Sebab oxygen, which is atom yang lebih elektronegatif daripada atom-atom yang lain dalam molekul tersebut, dia ada negative formal charge. So kalau dia ada dua reason ni, okay, maka kita akan pilih structure yang ketiga sebagai structure yang paling plausible ataupun yang paling best. Okay, the best structure out of 3 Lewis structure yang possible. Okay ke? Okay. So kalau calculation, okay, saya bagi tahu markah dekat mana pula markah dia pula untuk setiap formal charge yang awak kira ni, untuk setiap formal charge yang awak kira ni, markah dia satu. Sebab tu tak boleh silap langsung bila awak calculate formal charge sebab markah dia sikit, satu je situ. And then satu lagi markah contributed dekat bahagian ni. Kalau dalam jawapan awak kita cari keyword lower formal charge, bila awak tulis je lower formal charge, awak dah dapat satu markah kat sini. Okay, and then satu lagi markah, since dia 3 markah kat sini, satu lagi markah dekat sini, negative charge is on the most electronegative atom of oxygen. Okay, ini satu markah. Selalu yang student selalu terlupa juga nak tulis adalah atom mana yang lebih elektronegatif tu, which is dalam jawapan ni mestilah atom oxygen yang paling tinggi electronegativity. So awak kena state oxygen tu sebagai awak punya atom yang paling tinggi elektronegatif.
Okay, tak boleh kata, oh because negative charge is the most because negative charge is on the most electronegative atom. Oh tak boleh tulis tu je. Oh kena bagi tahu mana satu atom yang paling electronegative yang ada negative charge pada diri dia. So kalau ada oksigen ni, termasuk yang awak bagi tahu lah negative formal charge on the most electronegative atom, then awak akan dapat another 1 mark kat situ. So total markah dekat sini adalah 3 markah. Boleh ke? Okay. Kalau okey, saya terus proceed So, banyak lagi nak kena ingatkan, nak kena remind kan, nak kena highlight semua-semua ni. Okay, item yang ketiga yang saya akan cuba highlightkan adalah draw the resonance structure of a molecule. Okay, resonance structure ni kan yang structure yang kita ada lebih daripada satu possible Lewis structure yang kita boleh alternatekan dia punya double bond, single bond ataupun triple bond dalam satu structure yang sama. So, kalau awak nak lukis resonance structure, benda pertama sekali yang kita akan tengok adalah awak punya simbol, okay, untuk represent setiap satu resonance structure yang awak lukis dalam jawapan. So, yang ini saya akan cuba highlightkan, use this symbol, arah anak panah yang ada dua-sided tu, okay, to represent each resonance structure. Okay, untuk awak wakilkan setiap satu resonance structure tu dengan menggunakan awak punya simbol double-headed punya simbol ni lah, double-headed arrow kita panggil. So don't forget the square bracket if the molecule given is a charged molecule. Ni sebenarnya resonance structure tak ada banyak sangat pun, nak highlight dua je. Satu, anak panah tu yang paling penting. Yang kedua, kalau dia bagi yang charged molecule, definitely awak kena letak dia punya square bracket termasuk dengan charge dia sekali lah. Okay, contoh soalan, saya ambil tahun PSPN tahun 2017-2018 punya soalan. Okay. Ini ada buat tak? Lambat jawab tu taklah kot. PSPM 2017-2018 question. Okay. Yang dia bagi daripada soalan, the azide ion N3- exists in a several resonance form. Draw possible resonance structure of azide ion. So dia minta awak lukis resonance structure untuk N3-. Maksudnya structure N3- awak ni akan ada lebih daripada satu possible Lewis structure. Okay. Di mana possible Lewis structure yang pertama yang awak boleh lukis untuk N3- molecule adalah dengan satu triple bond dan satu single bond. Ini structure asal dia. Satu triple, satu single. Itu structure yang pertama, which is original Lewis structure lah. Then the second possible Lewis structure, which is awak punya resonance form untuk structure yang pertama adalah awak tukar ganti tempat duduk ataupun location antara single dengan triple bond tadi. Tadi triple bond sebelah kiri kan? Now triple bond sebelah kanan pula yang awak buat. So kat sini triple bond sebelah kanan, single bond sebelah kiri. Awak alternate je saja, terbalik kan? Okay, itu adalah resonance structure untuk yang kedua. Okay, ini awak kena gunalah arah anak panah ni yang sangat-sangat penting. Okay, bila awak buat resonance structure untuk satu molekul. And then the third resonance structure untuk N3- adalah bila mana awak buat kedua-duanya adalah sebagai double bond on both side, kiri dan kanan. Okay, so tips bila awak nak lukis resonance structure ni, okay, kalau macam contoh soalan ni kan, dia ada atom yang sama, nitrogen. Awak kena make sure setiap nitrogen tu dia mesti octet. Okay, yang ini kalau ada carbon, oksigen, nitrogen, okay, daripada awak punya elemen daripada period 2 contohnya, period 2, carbon, oksigen, nitrogen ataupun fluorine. Okay, yang ni most of the time awak punya Lewis structure mesti kena pastikan di octet. Kena pastikan di octet. Ini most likely takkan jadi central atom lah kan, CON. Okay, so kalau awak dapat situation soalan macam ni, kena make sure yang setiap nitrogen tu bila awak lukis setiap satu structure resonance dia, dia mesti kena octet. So kalau tak octet, maksudnya awak dah tak obey octet rule lah, okay, untuk nitrogen, sebab nitrogen dia mesti cukup 8 elektron. So kalau nak tahu awak punya structure ni betul atau tak, make sure kira balik bilangan elektron yang awak dah attribute dekat dalam awak punya Lewis structure S2, 2, 4, 6, 8. Okay, so yang ini awak kena pastikan semua tu cukup bilangan elektron untuk setiap awak punya atom lah. Yang ini sebenarnya ada lone pair, cuma yang ni dia tak tunjuk pula dalam jawapan dia. Ini saya lukis kan. 2, 4, 6. 2. Ini jawapan ni tak letak lone pair. So 1, 2, 4. 2, 4. Macam tu. Lone pair kena ada lah.
Okay, sebab ini Lewis structure kan. So kena letak terminal atom punya lone pair. Okay, and soalan yang kedua, use formal charge to select the most stable structure. Use formal charge to select the most stable ataupun most plausible lah. Sebab plausible ada banyak maksud kan. So awak tengok balik slide yang tadi tu, kita ada 3 pilihan perkataan untuk plausible, stable ataupun the best structure. So untuk pilihan antara 3 structure ni, saya padam balik sebab nampak macam agak crowded. Okay. Antara structure 1, 2, 3, yang mana satu yang paling plausible, maksudnya yang paling stable. Okay. Memandangkan structure 1 dengan structure 1 dengan structure 2 adalah structure yang sama, cuma position triple bond dengan single bond tu yang berbeza. Then bila awak nak pilih which one is the most plausible structure, awak pilih salah satu lah daripada structure 1 ataupun structure 2 untuk awak bandingkan structure 1 dengan structure 3. Okay, maksudnya dalam kes ni saya tak tengok yang inilah sebab yang ini dengan ini sebenarnya benda yang sama kalau kita kira formal charge dia. Cuma yang beza antara dua structure tu adalah dia punya kedudukan triple bond, single bond. Sekejap saya takut ada orang yang nak admit masuk. Okay, boleh tak saya nak ambil gambar? Sebab saya nak kena hantar gambar dekat penyelaras program. Saya ambil gambar sikit boleh tak? Buka kamera sekejap. Sekejap Sekejap nak kena masuk dalam laporan program. So kena ambil gambar sikit. Sekejap. Buka kamera. Dah? Yang lain? Tak nak buka? Macam buka mic. Sekejap 1, 2, 3. Dah? Okay, one more. 1, 2, 3. Okay, Jen. Okay? Okay, sambung. Okay, next. So yang tadi macam saya cakap lah, kalau nak bandingkan antara 3 structure tu, tak payahlah ambil structure 1 ataupun structure 2 tu sekali untuk awak bandingkan formal charge dia sebab dia benda yang sama. So ambil salah satu je lah. Okay, so saya ambil structure 1 dengan structure 3. Yang structure 3 ni of course lah kita kena ambil sebab kita nak bandingkan dia punya formal charge dia mana yang sesuai sebagai most plausible kan. So kalau untuk structure 1, sorry. Oh, saya tak present. Thank you. Sekejap, okay. Kalau structure 1 dengan structure 3, okay, awak akan kira dia punya formal charge dan jawapan dia adalah -2, +1, 0, -1, +1, -1. So daripada formal charge baru awak pilih, okay, berdasarkan 3 reason yang ada tu tadi, yang daripada atas ni tadi kan. Yang ni awak recall balik lah. Ini of course awak kena hafal. Low formal charge awak tengok yang pertama tu dulu. Okay, kalau tak ada yang rendah dia punya formal charge, baru awak tengok yang negative formal charge. Okay, on atom yang most electronegative. Okay, kat sini kalau kita tengok antara structure 1 dengan structure 3 yang ada nilai formal charge yang rendah, which is nilai dia semua 1, 1, 1. Tapi kalau structure 1, dia ada nilai dekat salah satu nitrogen atom tu dengan nilai 2. So definitely structure 3 adalah structure yang paling plausible. Alasan dia ataupun reason dia adalah sebab it has a lower formal charge for all atoms. Okay. Kalau nak dibandingkan dengan structure 1, dia ada nilai 2 kat situ, which is kita dah tak boleh consider dia ada lower formal charge. Okay. Tapi kalau untuk structure 3, nilai dia semua 1, 1, 1 kat situ. So that's why structure 3 is selected as the most plausible ataupun most stable structure of Lewis di antara 3 structure resonance tu tadi. Okay. So itu adalah item yang keberapa tadi? Item yang ketiga berkenaan dengan resonance structure. Now kita pergi pula item yang keempat. Madam. Tadi tu markah dia macam mana? Oh, markah dia macam mana? Oh, sorry. Markah dia ni tahun 17-18. Markah dia lebih kurang lah macam tadi, which is yang ini awak dapat kalau awak lukis untuk setiap satu resonance structure yang betul, ini 1, 1, 1. Okay. And then
Kalau ada salah dari segi penggunaan arrow tu nanti akan ada penalty lah. Okay. And then jawapan yang kedua tu tadi, yang ini formal charge semua satu markah. Okay. And then pilihan yang mana satu yang paling plausible satu markah dengan alasan satu markah. Okay. Total ada 3 markah kat situ. Okay. Yang atas tu ada 3 jugalah. Okay. Untuk setiap satu tu ada satu markah. Okay. So itu soalan PSPM 17-18. Now kita pergi dekat item yang keempat pula. Okay, exception to the octet rule. Ini ingat kan exception. Exception tu maksudnya pengecualian. Kes-kes pengecualian terhadap octet rule. Maksud octet ni means cukup 8 elektron kan, tapi dia ada exception. Sebab tu kita kata exception to the octet rule. So kalau exception to the octet rule yang awak perlu ingat, okay, dan awak perlu state dalam jawapan awak every time kalau awak ada dapat soalan yang berkaitan dengan exception to the octet rule, ada 3 benda, 3 case yang awak perlu ingat, which is yang pertama incomplete octet, yang kedua expanded octet, yang ketiga adalah odd number electron. Okay, yang ni tak boleh salah langsung lah perkataan dia. Okay, mesti sekali incomplete octet, tak boleh tulis incomplete je. Okay, mesti incomplete octet. Kalau expanded, expanded octet. Kalau yang ketiga, odd number electron. Yang ni pun tak boleh salah, dia punya combination nama dia. Mesti odd number electron. Okay, so kalau incomplete octet, every single time awak nampak ada atom bebal, BeBal sebagai central atom, dia memang akan sentiasa tak cukup 8 biji elektron. Okay, 4 ataupun 6 biji elektron dekat central atom of bebal tu tadi. Expanded octet, kalau awak ada central atom daripada period 3 dan ke bawah. Okay, di mana awak boleh nampak kat dalam gambar rajah yang saya bagi ni, semua elemen yang berada dalam period 3 dan ke bawah, period 4, period 5, period 6, period 7, semua elemen tu kalau dia jadi central atom, semua elemen ni, which is semua atom tu boleh expand lebih daripada 8 biji elektron, 10 elektron ataupun 12 elektron bergantung pada molekul tu apa yang dia nak hasilkan. Okay, ini kerana kenapa dia boleh expand bilangan elektron lebih daripada 8? Sebab dia ada available d orbital. Yang ni tolong hafal. Okay. Kalau soalan tu ditanya kenapa molekul tu boleh expand? Satu je jawapan awak. Because it has available d orbital dalam dia punya atom. Okay. Untuk elemen dalam period 3 dan ke bawah sahaja. Kalau dalam period 2, dia takkan ada d orbital. No d orbital. Dia hanya sampai p orbital sajalah. Okay. So kalau yang lain tu period 3 ke bawah semua akan ada d orbital. That's why dia boleh expand lebih daripada 8. Odd number elektron, yang ini kalau bilangan elektron dia tak even lah ataupun kita panggil dia ganjil. Okay, ganjil bilangan elektron dekat central atom. 5 elektron ataupun 7 elektron pada central atom awak. Ini awak kena tengok balik lah ya. Saya just highlight je yang mana yang penting. Okay, ini soalan contoh daripada PSPM tahun 1920. Okay, soalan dia kata explain the following statement. Kalau explain maksudnya awak kena bagi explanation lah. Okay. So statement dia adalah upon reaction with fluorine, oxygen forms only OF2 whereas sulfur form SF2, SF4 and SF6. Maksudnya sulfur boleh buat lebih daripada satu molekul, which is kita boleh nampak kat situ maximum number of bonding yang dia boleh buat sampai 6. SF6. Okay. Tapi kalau untuk oxygen dia boleh buat sampai OF2 kat situ. Ada satu je molekul yang dia boleh form kalau dia combine dengan fluorine. Okay. So awak kena explain. Explanation awak kenapa situation statement ni macam ni. Kenapa oksigen tu kalau dia combine dengan fluorine dia boleh buat OF2 je. Tapi kalau sulfur boleh lebih daripada satu, which is SF2, SF4, SF6. Okay. Ini kita boleh nampak directly. Dia sebenarnya dah boleh expand dia punya bilangan elektron. Okay, daripada dia punya central atom. Okay. So jawapan dia adalah yang pertama sekali awak kena bagi tahu kedudukan untuk setiap atom yang ada, which is atom of oxygen daripada soalan ni dengan atom of sulfur yang awak nak cuba bandingkan kan. So sulfur in period 3 while oxygen in period 2. Okay, kalau awak bagi jawapan ni then awak dah dapat satu markah. Okay. Sekejap saya keluarkan jawapan dia. Okay, bagi tahu position dia dulu. Okay, sebab tu yang tadi tu saya ada highlight kan position period 3 lah apa benda semua. So kalau awak tak ingat dia punya position, awak kena buat dia punya electronic configuration lah kan. Sulfur tu dekat mana dia punya valence electron, dekat N yang keberapa yang dia duduk untuk valence electron dia. Kalau tak ingat location sulfur dengan oxygen, then awak kena buat electronic configuration 1s2, 2s2 to p6 tu. Okay. So
Itu yang pertama. Yang kedua, therefore sulfur has d orbital. Okay, kalau sulfur dia duduk dalam period 3, macam saya cakap tadi, semua elemen dalam period 3 dan ke bawah dia ada available d orbital. So kalau dia ada available d orbital, of course dia boleh expand bilangan elektron dia lebih daripada 8. That's why sulfur dia boleh buat SF2, SF4 sampailah SF6, which is the maximum number of bonding pair electrons yang sulfur boleh buat, yang dia boleh expand. Which is kat sini 12 elektron maksimum yang dia boleh expand dekat situ. While, jawapan untuk oksigen pula, oksigen has no d orbital. Sebab oksigen kan duduk dalam period 2, so kalau dalam period 2 dia takkan ada available d orbital, dia hanya ada p orbital saja. Okay, so jawapan dia sama ada awak nak tulis yang depan ni, okay, yang ini sulfur has d orbital, ni pun kita terima, atau kalau awak tulis sulfur can expand its octet number of electron pun kita terima juga satu markah. While oxygen has no d orbital, atau awak just bagi tahu oxygen only has p orbital, awak akan dapat another 1 mark. Okay, so jawapan dekat sini markah dia total adalah 3 markah. Okay tak? Okay? Okay, madam. Okay. Next, kita pergi, sorry sebab kena jalan laju sikit, sebab takut tak sempat. Okay, sekejap, ini soalan apa Sekejap, okay, ini soalan yang kelima. Example 5 saya ambil tahun PSPM 2018-2019. Okay, so ammonia NH3 and boron trifluoride BF3 are covalent compound. NH3 and BF3 react to form H3N BF3 molecule. Actually ni soalan awak dah jumpa tadi masa kita buat formation of dative bond. Okay, ni cuma soalan-soalan yang anak-anak dia yang bawah-bawah tu, sebab saya pecahkan ikut subtopik. Okay, so saya pecahkan ikut item, that's why awak akan nampak soalan tu sama, tapi yang dia minta soalan yang kedua, ketiga tu berbeza-beza lah, ni ikut pada items yang saya tunjuk lah kat sini. So soalan dia adalah explain why NH3 obey the octet rule but BF3 does not. Dia suruh awak explain kenapa NH3 dia obey octet. Maksud octet rule tu dia cukuplah 8 biji elektron, tetapi BF3 does not. Kalau tengok kat sini, B sebagai central atom awak kan? B atom sebagai central. So kalau kita recall balik, bebal BeBal atom jadi central atom, dia memang takkan cukup 8. Dia memang takkan obey octet rule. Okay, so jawapan dia adalah, bila awak explain, okay, untuk statement ammonia in NH3, okay, 8 valence electrons around the central nitrogen atom, full stop. Therefore, NH3 obey the octet rule. Okay, sebab nitrogen dia cukup 8 biji elektron. Okay, and then yang kedua, in BF3 only 6 valence electron, atau awak boleh kata less than 8 valence electrons around the central B atom. Therefore, BF3 does not obey the octet rule. Okay, actually kalau awak nak nampak lagi cara nak explain benda ni, benda pertama sekali kalau dalam exam, of course lah awak akan lukis dia punya Lewis structure kan, tak adalah terus boleh nampak oh dia ada 8 biji elektron, confident je. Ni awak kena lukis lah dia punya Lewis structure dulu. Untuk ammonia, apa dia punya Lewis structure, berapa dia punya elektron, 2, 4, 6, 8. So cukup 8 elektron, that's why dia obey octet. Tapi kalau BF3, macam saya cakap tadi, every single time kalau awak ada elemen bebal, ingat dalam kepala awak bebal je dalam awak punya central atom tu, of course dia takkan cukup 8 biji elektron. So dia akan ada berapa? 2, 4, 6. 6 elektron saja pada boron atom. Okay, so jawapan dia akan contribute 1 mark dekat tahun 1819. Satu markah dekat sini, 8 valence elektron yang awak bagi tahu kat sini. Okay. Itu satu markah. And then in BF3 only 6 valence electron or less than 8 valence electron. Yang ini satu lagi markah. So total dia 2 markah je. So bila awak bagi jawapan dalam skrip jawapan awak tu, kita akan cuba cari keyword tu. Ada tak awak tulis 8 valence electrons untuk ammonia, untuk nitrogen dan ammonia, dan satu lagi 6 valence electron untuk boron, ataupun less than 8 valence electron untuk boron. Okay, ada 2 option jawapan. Ada orang nak masuk ke? Lain kali pakailah awak punya apa, ID MOE tu, tak adalah setiap kali saya nak kena admit awak masuk. Dia kan tak perasan pula kan khusyuk nak mengajar ni.
Nanti kan dah sejam baru perasan, ada orang nak masuk lah. Kesian. Okay. Lain kali guna MOE ID. Sebab kalau guna MOE ID, dia terus akan automatic accept awak punya inilah request untuk masuk. Okay. So itu sahajalah untuk bahagian subtopik 4.1. Okay, yang penting tadi, yang saya dah highlight tadi kan. Just kita go back balik. Ini semua saya dah highlight yang penting-penting sajalah. Okay, kalau tengok balik subtopik untuk 4.1 ni sebenarnya ada banyak. Cuma saya cuba highlight mana yang saya rasa penting untuk saya bagi tahu. Okay, dan soalan-soalan yang selalu keluar dalam PSPM questions. Okay, so yang ini dah habislah 4.1. Now kita pergi dekat 4.2. Okay, 4.2 molecular shape and polarity. Dah hafal belum dia punya nama-nama molecular shape? Basic shape, non-basic shape semua dah hafal tak? Yang banyak-banyak ni kan? Penuh dalam satu kotak ni. Okay, basic dan juga non-basic molecular geometry or shape. Okay, kalau perkataan geometry tu samalah maksud dia dengan shape. So yang ni yang saya perlu highlightkan dekat sini adalah yang pertama, awak memang kena hafal semua nama-nama molecular shape dia. Okay, termasuk yang basic dan juga yang non-basic shape. Okay, so kalau awak tak ingat nama, masalah. Okay, satu lagi adalah dia punya general class. Okay, general class ni kalau ikut common sense pun awak boleh tuliskan, tak hafal pun tak apa masalahnya. Okay, bond angle yang ni memang kena hafal. Sebab kadang-kadang soalan mungkin dia akan minta state the bond angle for this following molecule lah, macam tu lah. Okay, so awak kena tahulah angle untuk setiap molecular shape ni berapa. Jadi ni awak kena hafal semua. Kalau linear 180, trigonal planar 120, tetrahedral 109.5, trigonal bipyramidal ada 2 angle. Ni kena hati-hati. Student selalu terlupa. Kalau trigonal bipyramidal shape dia adalah yang ni kan. Sekejap, saya lukis dulu. Saya just lukis yang general je. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni trigonal bipyramidal kan. So kalau trigonal bipyramidal, susah nak sebut. Okay, yang ini angle dia, contohlah yang ni awak punya central atom A, X, 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 X kan. So kalau yang ini X, A, X, X, A, X. Yang ini kita panggil axial position. Axial 90 degree. Ni saya recall sikit Kalau yang equatorial ni pula, equatorial ni, yang dekat same plane. Yang ni, sini, dekat sini, dekat sini. 120. So, X, A, X, equatorial. 120 degree. Okay, trigonal bipyramidal is the only shape of molecule yang ada 2 angle. Yang lain semua satu. Okay, itu je yang macam odd sikit yang awak kena ingat. Okay, octahedral 90 degree lah. Then, dia punya non-basic molecular shape. Okay, molekul yang ada lone pair elektron on central atom. On central atom. Kalau molekul tu ada lone pair elektron pada central atom dia, dia punya basic shape dia akan berubah lah. Okay, sebab apa? Kita kena consider 3 jenis repulsion force tu. Which is repulsion force antara lone pair, bonding pair dan juga bonding pair. Tu tengok balik So yang ini, kalau awak ada V-shape, sebenarnya basic shape dia yang asal adalah triangular planar. Okay, kita susun dia punya molekul tu, kita susun dia punya electron pair tu ikut trigonal planar shape. But since dia ada repulsion force daripada lone pair towards bonding pair repulsion tu, that's why dia punya bentuk tu akan berubah sikit. Okay, dia akan berubah menjadi V-shape or band. Angle dia paling senang awak nak hafal, awak ingat angle untuk basic shape, awak boleh jawab angle untuk bond angle untuk non-basic shape. Okay, sebab angle untuk non-basic shape, dia akan ikut angle untuk yang basic molecular shape punya. Okay, so kalau kat sini 120, yang ni semua akan jadi less than 120 degree. Yang ni 109.5, yang ni akan jadi less than 109.5. And then yang ni 90 dengan 120, dia akan jadi less than 90, less than 120. Okay, ni bersama less than 90, ni yang ni linear, dia akan jadi 180 lah. Okay, sebab dia ada 3 lone pair kan. 1, 2, 3. Of course lah angle dia jadi 180 degree. Itu kena hafal. Square pyramidal, square planar. Okay, yang ni less than 90 degree. Yang ini sama 90 degree. Ini memang awak kena hafal. Okay. So satu lagi yang saya nak highlightkan adalah setiap kali awak tulis nama molecular shape tu, awak kena pastikan spelling tu betul. Okay, kalau salah spelling, jawapan awak tu tak diterima lah most likely. Okay.
So kena make sure every single time awak tulis nama, especially yang ni lah susah kan, trigonal bipyramidal. Student selalu salah kat sini lah, bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Kalau boleh tolong hafal dia punya spelling. Tak boleh silap. Kalau silap, kira consider salah. Okay, tak dapat markah kat situ. Okay, so make sure yang ni semua kena hafal. Dia punya nama dan juga bond angle. Okay, so ini adalah dari segi drawing molecular geometry or shape. Apa yang penting yang awak patut tulis dalam jawapan. Okay, so kadang-kadang awak nak tulis jawapan, awak tak tahu nak tulis apa kan. Okay, yang ini macam guidelines untuk awak jawab soalan yang berkaitan dengan molecular shape lah. Okay, yang pertama sekali kena draw dia punya Lewis structure. Apa-apa sekalipun yang berkenaan dengan soalan yang berkaitan dengan molecular shape or geometry ni, mesti lukis Lewis structure dulu. Sebab kalau kita tak lukis Lewis structure, kita tak tahu berapa banyak bonding pair, berapa banyak lone pair dan total electron pairs yang ada dalam satu molekul. And then, dah buat tiga-tiga ni, baru awak state general class. Tulis general class yang tadi tu. Yang awak nampak AX2 lah, AX2E apa segala. Yang ini kalau awak ada mana-mana lone pair dekat central atom lah. Ada satu ke, ada dua ke, tiga ke, lebih daripada tu ke. Tengoklah daripada awak punya Lewis structure. Okay. And then combination of letters ataupun kita punya huruf tu kan, A, X, E tu, tak kisah. Dalam exam awak nak guna letter apa-apa sekalipun tak kisah. Okay, kita masih terima. Cumanya bilangan X, bilangan E tu mesti betul lah. Kalau awak ada satu lone pair, mesti ada satu E. Kalau ada dua lone pair, mesti ada dua E. Tak nak guna E, nak guna letter lain pun boleh juga dalam exam. Okay, it depends on you lah as long as combination tu betul. If no lone pair electron central atom, awak kena refer basic shape. Okay, but if there are lone pair electron central atom, yang ni awak kena state dulu basic shape dia dulu. State basic shape dulu. Macam yang ni kan. Contohnya, awak ada satu lone pair. Okay, untuk AX2E punya molekul. So awak kena state dulu basic shape dia adalah trigonal planar. Lepas tu baru awak state the actual geometry ataupun the actual shape dia adalah V shape ataupun bend. Okay, nanti kita tengok soalan lah. So yang ini, okay, so lepas tu state the actual molecular shape. Ni dah letak basic shape kan. Lepas tu baru letak actual molecular shape. Tulis dia punya molecular shape yang sebenar untuk awak punya molecule according to non-basic shape. Ni awak kena consider lah lone pair, bonding pair, repulsion force. And then perkara yang paling penting sekali bila awak nak lukis molecular shape ni adalah draw the molecular geometry dengan wedge dash, wedge line symbol to indicate the 3D drawing. Okay, wedge dash, wedge line awak pernah nampak kan sebelum ni? Contoh yang macam ni lah kat bawah tu. Okay, satu yang kita nampak yang fully shaded, satu lagi yang garis putus-putus tu. Itu wedge dash, wedge line symbol untuk indicate yang structure awak dalam 3D drawing lah. So contoh macam soalan PSPM tahun lepas, dia minta kita explain the following statement, which is statement daripada soalan ni, dia bagi the shape of PF5 molecule is differs from that of an IF5 molecule. Differs tu maksudnya berbeza lah. Bentuk PF5 berbeza dengan bentuk IF5 molekul. Kenapa? Dan kena explain. So bila awak nak explain, okay, yang ni jawapannya, saya dah terus tulis siap-siap. PF5 molekul, IF5 molekul. Awak nak buat table ke, tak nak buat table ke, it's up to you punya creativity lah. So kat sini yang pertama sekali awak lukis dia punya Lewis structure. Kat sini tak adalah jawapan Lewis structure sebab Lewis structure tak ada markah dekat sini. So saya just tulis jawapan yang memang contributed with marks saja. Okay, so awak lukis dia punya molecular shape. PF5 dia ada 5 bonding pair. So awak akan ada trigonal bipyramidal shape. Tulis sekali dengan nama dia. Lukis dan tulis. Okay, dan yang kedua adalah awak bagi tahu bilangan bonding pair elektron, bilangan lone pair elektron. Okay, so kat sini jawapan dia, untuk molekul PF5, it has 5 bonding pairs and no lone pair electrons at all. Okay, maksudnya dia ada 5 bonding pair, total electron pair dia ada 5. So dia akan ikut basic shape of trigonal bipyramidal untuk dia susun setiap satu bonding pair elektron pada angle 90 degree dan juga 120 degree to each other. Okay, tapi kalau untuk IF5, kenapa molekul dia berbeza bentuk ataupun shape dengan PF5 tu tadi? Sebab IF5 ni dia ada 5 bonding pair dan 1 lone pair elektron. Tadi kita ada 5 dan 0 lone pair kan? Tapi yang this one IF5 dia ada 5 bonding pair, 1 lone pair. Obviously dia punya shape akan berubah. Okay, which is kat sini dia punya electron pair total dia adalah sebanyak 6. Okay,
Di mana 6 tu terdiri daripada 5 bonding, 1 lone pair. So kalau ada combination 5 bonding, 1 lone pair, dia akan susun diri dia susun setiap satu lone pair dan juga bonding pair elektron tu dalam arrangement octahedral. Tapi since kita ada lone pair dekat sini, dia akan repel setiap satu bonding pair elektron dalam awak punya structure ataupun molekul lah. So that's why dia akan ada molecular shape untuk molekul IF5 ni adalah square pyramidal. Okay, yang ni tak payah tunjuk lah yang bulat tu. So dia akan jadi 1 mark dekat sini, shape dan juga nama yang betul 1 markah, shape dan juga nama shape yang betul 1 markah. Okay, and then this statement 1 markah, this one 1 markah. Total dia adalah 4 markah. Boleh ke? 19-20. Boleh tak? Boleh, madam. Okay, saya cuba laju sikit takutkan ada yang tertidur belakang. Ada yang tertidur dah ke? Janganlah tertidur Wak, dah nak exam dah ni. Tak tidur. Tak tidur bila? Petang-petang ni kan dia Tak aura tidur. tidur tu lagi kuat. Tak ada, kita orang bersemangat. Faham hidup, faham. Lepas Okay. minum Milo. Lepas minum Milo. Okay, sambung sikit lagi. Yang ni soalan PSPM 18-19. Yang ni jenis soalan lain Yang tadi saya tunjuk soalan yang dia minta awak explain. Cara awak nak explain tu macam mana dan markah dia kat mana. And then satu lagi adalah contoh soalan lain yang saya nak tunjuk kat sini PSPM 18-19, 2 tahun lepas. Dia bagi oxygen difluoride is a strongly oxidizing colorless gas. Determine the molecular geometry, which is shape lah, okay, of this molecule. So dia nak awak tentukan apakah shape untuk molekul ini, which is OF2. Okay, yang pertama sekali macam saya cakap tadi lah dalam saya punya list checklist tadi ataupun guidelines yang tadi yang awal saya tunjuk. Benda pertama sekali awak memang kena buat adalah Lewis structure lah. So Lewis structure awak dapat like this one. Markah dia kat sini 1 markah. Awak dah lukis Lewis structure. Next one adalah statement yang kedua. Proses jawapan awak mesti ada bilangan bonding pair elektron dan juga lone pair elektron. Okay, ataupun dia punya general class. Okay, so dekat sini OF2 kalau ikutkan daripada Lewis structure awak ada 4 elektron pairs. Okay, kenapa 4 elektron pairs? Sebab 2 daripadanya adalah bonding pair elektron. Okay, 2 lagi adalah daripada lone pair elektron. So 2 lone pair, 2 bonding pair, total 4 elektron pairs surrounding your oxygen atom. Okay, so ini jawapan lah 2 bonding pair dan juga 2 lone pair elektron. Atau awak bagi general class dia adalah AX2E2. Okay, kat sini jawapan awak akan dapat 1 markah dekat bahagian statement untuk setiap satu elektron pairs, bonding pair dan juga lone pair, yang itu awak dapat 1 markah. General class awak dapat another 1 mark kat sini. Okay, so basic shape dia kalau kita ikutkan dia punya total electron pair, kalau kita ada total electron pair dia 4, dia akan ikut basic shape tetrahedral. So sini awak kena letak jawapan dia, basic shape untuk molekul OF2 adalah tetrahedral lah sebab dia ada 4 electron pair. So kat situ awak akan dapat 1 markah lagi. Okay, and then untuk kita dapatkan actual molecular shape. Okay, sebab sekarang ni molekul kita dia ada lone pair dekat central atom kan. So definitely dia punya actual shape bukan tetrahedral tapi shape lain. Okay, shape apa ni kita nak kena figure out lepas ni lah. So statement jawapan awak yang seterusnya untuk dapatkan actual ataupun yang sebenar, shape yang sebenar untuk molekul awak ni adalah mengikut kepada VSEPR theory. According to the VSEPR theory, kita ada repulsion force strength order, susunan kekuatan daya tolakan antara 3 jenis tolakan yang ada dalam awak punya molekul. Okay, sebab awak ada 2 lone pair dengan 2 bonding pair kan. Of course awak akan ada type of repulsion dia adalah type of repulsion force yang exist dalam molekul awak tu. Yang pertama adalah lone pair. Okay, antara 2 lone pair ni dia akan repel. Okay, sebab dia akan susun diri dia macam ni kan. And then dia ada lone pair bonding pair. Yang ini lone pair bonding pair. Lone pair. Dan satu lagi adalah awak punya bonding pair. Yang ni bonding pair ni.
So awak ada 3 jenis repulsion yang berbeza dekat dalam satu molekul. So jawapan awak bila awak tulis dalam skrip jawapan awak tu, awak kena state according to VSEPR theory, repulsion force strength order adalah seperti berikut. Lone pair repulsion is greater than lone pair bonding pair electron repulsion is greater than bonding pair electron repulsion. So disebabkan adanya disebabkan adanya daya tolakan yang paling kuat dekat sini, which is antara awak punya lone pair dan juga lone pair, which is ni adalah dominant repulsion force, dia akan ubah awak punya shape yang asal tu tadi, which is basic shape tetrahedral tu menjadi V shape. Maksudnya dia akan polar awak punya molekul tu lagi ke bawah, dia jadi bend. Okay, disebabkan repulsion force antara lone pair. So therefore, jawapan yang seterusnya yang ini awak dapat 1 markah. Satu lagi awak akan dapat, awak state the actual molecular geometry untuk molekul OF2. Kat sini awak dapat 1 markah. Atau kalau awak tak ingat nama dia tapi awak lukis. Saya tak ingat nama dia apa. Okey, awak pun lukislah dia punya molekul. Okey, lukis ikut molecular shape macam ni. Dia mesti nampak bentuk V shape ataupun bend. Okey, ni akan dapat 1 markah juga. Ini atau kalau awak tak tulis nama. Okey, nama atau lukisan. Dapat 1 markah. So total kat sini ada berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total kat sini ada 6 markah. Boleh tak? Boleh? Boleh. Okay. Yang ni contoh lain. Yang ni contoh simple je. Yang ni PSPM tahun 17-18. Kalau dia kata draw the molecular shape untuk chloroform CHCl3 dan juga if CHCl3 is replaced by Cl, it becomes CCl4. For each of this molecule compound, draw the molecular shape. Maksudnya lukislah dia punya shape of a molecule. So jawapan dia sangat straightforward, which is awak just lukis saja. Which is lukisan awak mesti menggunakan which line yang saya bagi tahu tadi. Samalah dengan yang tadi tu, yang mana tadi? Yang ini saya terlupa nak highlight kat sini kan. Ini mesti which line. Ni pun sama. Mesti guna simbol ni. Kalau tak guna salah. Okay? Ni pun sama. Sebab yang ni molekul awak dia ada bonding pair elektron yang sama untuk dua-dua molekul ni ataupun dua-dua compound ni. So dia akan ada shape yang sama, which is tetrahedral. Okay, dua-dua ni akan ada shape yang sama, tetrahedral. So markah ni 1 markah sini, 1 markah sini. Okay. And then seterusnya adalah item yang ke-6. Okay. Item yang ke-6 dalam 4.2 subtopik adalah molecular polarity. Yang awak selalu pening-pening sangat kan, molecular polarity, polar ke non-polar molekul tu. Sebenarnya senang je. Okay. Yang pertama, bila awak dapat soalan yang dia tanya berkaitan dengan molecular polarity, first step awak kena buat adalah check whether the bond is non-polar. Kalau bond tu non-polar, maksudnya atom bonded tu mesti sama. Same atom bonded means automatic bond tu jadi non-polar. Tapi kalau different atom bonded, dia akan jadi bond yang polar. Kita akan cakap pasal bond yang ni. Bond dia akan jadi polar kalau atom dia berbeza. Tapi kalau atom sama, dia akan jadi bond yang non-polar. Awak check tu dulu. Okay. Yang kedua, draw Lewis structure. Ni macam biasalah. Kalau sebut je 4.2 subtopik, of course awak kena lukis Lewis structure dulu. Baru come out dengan dia punya geometry ataupun shape. Sebab takkan kita nak terus dapat shape kan kalau kita skip Lewis structure. Mestilah kita tahu dia punya shape macam mana. So kita kena lukis Lewis structure dia dulu. Baru lukis geometry. Identify whether molecule is symmetrical. Tentukan sama ada molekul tu symmetrical ataupun tidak. Okay, senang je. Kalau nak tahu molekul tu symmetrical ke tidak, kalau molekul tu symmetrical if no lone pair on central atom atau same terminal atom. Okay. Or kalau molekul tu unsymmetrical, dia sama ada symmetry ataupun tak symmetrical molekul kan. So kalau symmetrical, dia tak ada lone pair, same terminal atom. Kalau dia tak symmetry, unsymmetrical kita panggil, dia ada lone pair dan dia mungkin tak sama terminal atom. Itu situation kalau molekul awak tu dia jadi unsymmetrical. Okay. So yang ke berapa dah? Yang seterusnya, draw the dipole moment arrow. Ini arah anak panah tu. Okay, draw the dipole moment arrow dekat bond. And then label dipole moment mu. Okay, and resultant dipole moment, ini yang total.
Okay, if any lah. Kalau molekul awak tu polar, of course dia ada resultant dipole moment kan. So awak kena lukis dia punya arah resultant tu. State resultant dipole moment mu tu sama dengan kosong atau tak sama dengan kosong. Okay. And then state whether molecule is polar or non-polar molecule based on statement yang atas. Okay. Kalau mu sama dengan kosong, yang ini dia jadi non-polar. Kalau mu tak sama dengan kosong, dia jadi molekul yang polar. Kenapa dia boleh jadi mu sama dengan kosong? Sebab molekul tu symmetrical. Kalau ni mu tak sama dengan kosong, dia molekul yang unsymmetrical. Senang je. Okay, tak susah pun. So, example 9. PSPM 2018-2019. Okay. Oxygen difluoride OF2 is a strongly oxidizing colorless gas. So, explain whether OF2 is polar or non-polar molecule. Okay, so kalau dia kata dia nak awak explain sama ada OF2 tu polar ataupun non-polar molecule. As a whole, molecule tu polar ke non-polar? So yang ini awak kena tengok satu-satu. Okay, daripada awal, which is daripada bond dia, sampailah dia punya symmetrical ataupun unsymmetrical molecule. Mu dia sama dengan kosong, tak sama dengan kosong. Lepas tu lastly barulah jawapan final. Polar ke non-polar molecule? So yang pertama sekali adalah OF bond. Okay, OF bond has a polar bond. Kena bagi tahu dia punya bond tu polar ke non-polar. Since atom tak sama kan, yang ni partially positive, ni partially negative, dia akan ada differences in electronegativity untuk awak punya atom. So dia akan ada bond dipole dekat sini. So kalau dia ada bond dipole, maksudnya dia punya bond adalah polar bond. Okay. Atau kalau awak tak tulis yang ini, awak lukis. Awak lukis dia punya bond dipole. Ni kita panggil sebagai bond dipole. Ni saya recall balik yang ni dipole moment. Kalau awak tak tulis yang ni atau kan, atau awak lukis dia. Awak lukis molecular shape untuk OF2, shape dia adalah V-shape ataupun band, dan awak lukis dua ni. If awak lukis ni, then awak akan dapat another 1 mark juga. Okay, ini tadi 1 mark lah. Okay, atau sini 1 mark kalau awak lukis dia. 1. Okay, and then jawapan yang kedua, awak bagi tahu what happens to the dipole moment. So since awak punya oksigen ni dia ada lone pair. Okay, so kalau dia ada lone pair dekat central atom, maka awak punya dipole moment mu is not equal to 0. Okay, sebab apa? Sebab molekul awak ni molekul yang unsymmetrical. Bila unsymmetrical, awak punya bond dipole dengan dipole moment cannot cancel each other. Okay, sebab tu dia tak akan sama dengan kosong. Mu is not equal to 0 because dipole moment cannot cancel each other. Kenapa tak boleh cancel each other? Sebab molekul awak ni molekul yang unsymmetrical. Kenapa unsymmetrical? Sebab dia ada lone pair elektron dekat central atom. Okay, so yang ini jawapan kalau awak tulis, awak akan dapat 1 markah lagi. Final answer adalah dekat sini. OF2 is a polar molecule. Awak akan dapat 1 markah. So total dekat sini adalah 3 markah. Okay, ini atau tadi. Yang ini atau kalau awak lukis. Okay, kalau awak tak tulis yang ini. Boleh Next one. Yang ini just soalan yang sama macam tadi. Okay, antara CHCl3 dengan CCl4 compound, dia nak awak show the bond polarity. Kalau dia kata show bond polarity, maksudnya awak kena tunjuk anak panah. Anak panah tu dekat dalam structure yang awak lukis. Okay, so CHCl3 dengan CCl4, awak dah lukis siap-siap dia punya shape kan tadi kan? Sebab soalan ni soalan yang sama macam the previous one tu tadi. Cuma ni adalah soalan yang seterusnya lah. Dia minta kita cari dia punya polarity dia pula. So kalau kat sini show. Kalau show daripada lukisan shape awak tu tadi, sebab ni shape tetrahedral kan, awak kena tunjuk arah anak panah untuk setiap satu bond. Antara carbon dengan hidrogen, carbon akan jadi delta negatif. Tapi antara carbon dengan Cl yang akan jadi delta negatif. Maksudnya awak punya carbon ni dia akan behave sebagai delta positif dan delta negatif region. Okay. So ni mesti tunjuk ke arah Cl lah. Kalau dia kata show kan dalam soalan,
So jawapan awak mesti tunjuk arah anak panah tu. Label sekali dengan dia punya bond dipole. Sebab kalau setiap kali kita ada vektor, dia mesti akan ada magnitude lah. Okay, magnitude dan direction dia. Ini direction dia. Ini awak punya magnitude. So ini dia punya konsep vektor lah. Kat situ kena ada dua items tu. So sama juga dengan CCl. Bond polarity dia mesti semua ke arah Cl lah. Sebab antara carbon dengan Cl, carbon yang high electronegative. Chlorine yang high electronegative atom. Antara carbon dengan chlorine. Chlorine yang lebih electronegative daripada carbon. So dia punya arah anak panah, dia punya arah bond dipole tu mesti semua pointing ke arah Cl. So dia kata predict the polarity. So dia nak tahu sama ada molekul tu polar ke non-polar. Non-polar ataupun polar molecule. Kalau dia kata predict the polarity. So jawapan awak untuk CHCl3, okay, dia adalah molekul yang polar. It's a polar molecule. Kenapa dia polar molecule? Sebab satu, kita nampak daripada structure tu tadi, CHCl3, dia ada satu terminal atom yang tak sama, which is hydrogen. Then dia ada 3 chlorine atom, which is terminal atom untuk CHCl3 tak sama. Ingat tadi saya cakap, kalau dia ada satu lone pair atau terminal atom tak sama, obviously dia akan jadi molekul yang unsymmetrical, tak simetri. So kalau tak simetri, mu tak sama dengan kosong. Ataupun awak boleh tulis bond dipole cannot cancel each other. So kalau mu tak sama dengan kosong, automatically dia akan jadi molekul yang polar. Tapi kalau CCl4, molekul yang satu lagi, CCl4 ni kita nampak terminal atom dia semua sama. Terminal atom semua sama. Cl, 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 Cl. And dia tak ada lone pair dekat central atom. So kalau dia tak ada lone pair, terminal atom sama, obviously molekul awak dia akan jadi molekul yang symmetrical. So kalau molekul yang symmetrical, mu dia akan jadi sama dengan kosong. Atau awak boleh kata dalam jawapan, bond dipole can cancel each other. Sebab dia simetri, that's why dia boleh cancel off awak punya mu direction dan juga awak punya magnitude dipole moment dekat situ. Okay, so dekat sini jawapan dia adalah untuk CCl4, it's a non-polar molecule. And satu lagi untuk molekul yang tadi ni, memandangkan ni tak simetri kan, so dia akan ada resultant dipole moment. So resultant dipole moment awak ni arah dia mesti ke bawah. Okay, then awak kena label resultant dipole moment. Mu is not equal to kosong untuk molekul ni, CHCl3. Sebab dia molekul yang tak simetri, dia tak boleh cancel dia punya mu, therefore dia akan ada resultant, which is net dipole moment. Mu tak sama dengan kosong, dia ada nilai. Tapi kalau CCl4, dia akan jadi sama dengan kosong lah, dia tak ada nilai. Sebab dia punya dipole moment semua boleh cancel off sebab dia molekul yang symmetrical. Boleh? Boleh, madam. Okay. So last sekali. Last sekali, 4.3, orbital overlap and hybridization. Last subtopik ya. Ini sikit je lah saya nak sentuh. Okay, untuk yang bahagian subtopik yang terakhir. Orbital overlap and hybridization. Yang ni ingat lagi tak yang awak lukis-lukis overlapping antara awak punya hybrid orbital dengan orbital terminal atom. Yang awak lukis ada macam bentuk 8-8 lah, apa benda semua tu kan. Inilah bahagian dia lah. Okay, so untuk orbital overlap dan juga hybridization, okay, reminder yang saya perlu highlightkan dekat sini adalah yang pertama sekali, kalau dapat soalan berkenaan dengan hybridization dan juga orbital overlapping ni, awak kena identify the type of hybrid orbital of atom from the Lewis structure. So maksudnya awak kena gerakkan jawapan awak ni daripada Lewis structure dulu. Macam saya cakap sebelum ni lah, apa-apa sekalipun yang berkaitan dengan chapter 4, which is 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, semua tu kebanyakannya kena guna basic Lewis structure drawing awak tu. Kalau awak tak lukis Lewis structure, then awak tak boleh nak find out dia punya next step untuk solution. Okay, so daripada sini awak kena tentukan type dia dulu. Type of hybrid ada 5. sp3, sp2, sp, sp3d, sp3d2. Okay, and then hybrid the orbital of the central atom. Central atom mesti kena hybridkan orbital dia.
Okay, hybridkan tu maksudnya kita campurkan antara S dengan P ataupun SP dan juga D. That's why ada 5 jenis tadi tu kan. Inilah kita panggil sebagai hybrid orbital. Hybrid orbitals. Okay. Lepas tu pula, do not hybrid orbital of terminal atom. Jangan hybridkan terminal atom punya orbital. Tak perlu. Kecuali. Except when the terminal atom is oxygen or nitrogen atom. Contoh, macam situation awak dapat soalan carbon dioxide. Carbon dengan oksigen, yang ni awak kena hybridkan juga oxygen atom. Which is type of hybrid orbital untuk dia adalah 1, 2, 3 sp2. Ni pun sama, 1, 2, 3 sp2. Carbon dia jadi sp. Ni contoh kalau terminal atom awak adalah O ataupun N, awak kena hybridkan dia. Contoh lain macam HCN. Okay, nitrogen awak akan dapat sp type of hybrid orbital. Ini kan terminal atom kan? Carbon dia jadi sp. Hydrogen tak payahlah. Sebab hydrogen bukan O ataupun N kan. Yang saya cakap kat sini except. Kalau terminal atom awak O or N, awak kena hybridkan dia as well. Okay? Selalunya dia melibatkan molekul yang ada multiple bonds lah kalau awak hybridkan awak punya terminal atom of nitrogen ataupun oxygen. Selalunya lah Draw the orbital diagram at ground state, excited state if any. Kalau ada excitation of electrons baru awak lukis. Kalau tak ada, tak adalah. And hybrid state of atom lah. And satu lagi, benda yang paling penting, kalau molekul awak tu ada charge. Charge sama ada positif ataupun negatif. Make sure to amend the number of electrons in the orbital at ground state of central atom. Kalau awak ada charge molekul yang ada charge. Contoh macam NH4+, contoh lain macam ICl4-, mana-mana lagi lah kan yang ada charge dekat dalam molekul awak tu, awak kena amend, awak kena buat perubahan pada bilangan elektron dalam orbital dekat ground state of central atom tersebut. Okay, yang ni awak kena particular sikit, tengok sikit soalan tu bagi charge ke ataupun molekul yang neutral. Kalau molekul yang neutral dia sangat straightforward. Kalau dia charge molekul, dia awak kena amend bilangan elektron dalam awak punya ground state. Okay, dan yang keenam, draw the ground state of orbital diagram untuk terminal atom juga. Dan yang ketujuh, overlap. Last sekali, awak overlap kat, awak tindihkan antara awak punya hybrid orbital of central atom dan juga orbital from terminal atom. Ini contoh soalan tahun lepas. Okay? Sebab saya kira macam daripada tahun 2018-19 punya batch tak ada soalan yang berkaitan dengan hybrid. Starting daripada tahun lepas, kita dah ada soalan berkaitan dengan hybridization. So awak kena alert lah sebab kalau mungkin batch awak keluar juga ke soalan hybrid ni, awak nak kena tahulah kan cara nak jawab. Kena get ready je lah. Okay? Sebab takut tahun ni punya soalan pun dia keluar juga hybridization. Okay? So kena prepare je. So untuk soalan PSPM tahun lepas 1920, illustrate the hybridization of central atom in SF4 using orbital diagram. Show and label the overlapping of orbitals in the molecule. Dia banyak dia minta ke sini. Yang pertama, dia nak awak illustrate the hybridization. Illustrate tu means awak kena tunjukkan satu-satu macam mana proses hybridization tu berlaku. Ini soalan pertama yang dia minta awak buat. Soalan yang kedua dia minta awak buat, show and label. Ni soalan yang kedua. Show and label the overlapping, pertindihan antara orbital central dengan awak punya terminal atom. Okay, so since dia bagi SF4 molecule, yang pertama sekali awak lukis dia punya Lewis. Nampak tak sebab ini saya lukis macam dan saya scan. Nampak kan? Okay. Yang pertama, lukis Lewis structure dia. Daripada lukisan Lewis structure, awak tentukan bilangan bonding pair elektron which is sigma bond dan juga awak punya lone pair elektron. Which is, kenapa saya minta awak identify daripada Lewis structure? Sebab kita nak tahu type of hybrid orbital dia apa. Sebab kita kena tahu type of hybrid orbital dia dulu, baru kita boleh come up dengan jawapan yang seterusnya untuk kita tentukan dia punya hybrid orbital punya diagram macam mana. Okay, so 4 sigma maksudnya 4 bonding pair elektron lah. Okay, 4 bonding pair elektron tambah 1 lone pair.
So 4 tambah 1 total ada 5 elektron pair dan jawapan mesti sp3d hybrid orbital lah. Ada 5 orbital yang awak campurkan, yang awak hybridkan. S ada 1, 3 daripada P, 1 daripada D. Total ada 5. Sama dengan 5 elektron pair kita nak. So ini jawapan yang pertama. Sekejap mana tadi jawapan dia? Saya nak tengok dia punya markah. Okay. Next one, awak lukis orbital diagram of S atom. Orbital diagram of S atom, ground state dia adalah 3s2. Sulfur ni awak dah kena tahulah kan dia punya bilangan valence elektron berapa. Kat sini pun awak dah tahulah sulfur berapa valence elektron dia. Sulfur ada 4, 5, 6. Ada 6 valence elektron. So daripada 6, 2 daripadanya adalah dalam 3s, 3s2, 3p4 dan juga dalam S atom dia ada available 3D orbital yang kosong. So awak kena lukis juga yang ini. Okay. So daripada ground state kita nak kena buat excited state dia pula. Okay, kenapa kena ada excited state? Sebab dekat sini cuba awak tengok balik dalam awak punya type of hybrid orbital yang awak dah identify tadi, awak ada sp3d kan, which is sp3d tu ada 4 sigma 1 lone pair. So kalau ada 4 sigma 1 lone pair, maksudnya awak perlukan 4 unpaired elektron dan juga 1 paired elektron. So kalau kita tengok kat sini, kita ada 1, 2. Ada 2 je unpaired elektron. Yang kita nampak 1 je. Ada 2 sahaja yang kat situ. So obviously kita kena excite the electron. Excite the electron daripada 3p ni masuk dalam empty available 3D orbital yang ada. Sebab sulfur ada available 3D orbital. So guys tu akan dapat hasilnya excited state dia lah. Okay. Dan finally awak akan ada hybrid state dia. Which is ini akan mewakili 1 lone pair. Ini 4 sigma yang kita nak tu lah. Okay, daripada kita punya type of hybrid tadi 4 sigma 1 lone pair. So kita campurkan semua sekali. Dia jadi 1s, 3p, 1d. So sp3d hybrid orbital untuk semua sekali yang kita dah hybrid kat situ. Dan yang tinggal adalah empty 3d orbital. So markah dia dekat mana? Markah dia yang pertama adalah dekat sini 1 markah. Kat sini 1 markah. Sini 1 markah. And then satu lagi adalah orbital diagram untuk F atom, jangan lupa, which is awak punya terminal atom punya orbital diagram kan. So ground state dia adalah 2s2, 2p, 5 sebab fluorine ada 7 valence electron. So dia akan ada 1 yang unpaired electron kat sini untuk kita overlapkan dia supaya kita boleh hasilkan sigma bond dengan awak punya S hybrid orbital tadi. So yang ini akan ada berapa set? 4 set lah. Sebab kita ada 4 F atom. So tak payah lukis 4 kali. So ini seterusnya awak akan dapat markah dia adalah bila awak buat overlapping. Okay. So dalam overlapping awak kena make sure satu adalah bilangan hybrid orbital tu mesti cukup. Sebab tadi kita kira ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5 kan? So kalau 5 awak kena susun ikut shape trigonal bipyramidal lah. Sebab kalau 5 electron pair awak susun ikut basic shape of trigonal bipyramidal. So 1, 2 and then 3, 4, lepas tu 5. Okay. And kena make sure awak label setiap satu daripada orbital hybrid awak ni. Kena label. Okay. And then barulah awak buat overlapping dengan awak punya 2p orbital tersebut. Dan kena make sure awak punya terminal atom tu mesti label as well. 2p, 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 2p. Okay. Dan awak punya location ataupun position untuk lone pair tu mesti betul. Yang ni position untuk lone pair mesti berada dekat equatorial position. Equatorial position. Okay, tak boleh letak dekat sini. Tak boleh letak kat tempat lain lah. Senang cerita. Mesti letak dekat equatorial position. So markah dia dekat mana? Markah dia 5 darab sp3d orbital. Kalau semua tu lukisan betul dapat 1 markah. 4 darabkan dengan setiap 2p orbital. Yang ni awak akan dapat 1 markah. And then correct label. Okay, untuk S
F, SP3D dan juga 2P dan sigma. Jangan lupa sigma kat setiap overlapping punya area tu mesti ada sigma. Okay, ada 4 sigma tu tadi. Ini akan dapat 1 markah dan seterusnya correct position of lone pair electron. Yang ni mesti dekat location equatorial. Kalau awak ada 1 lone pair, 4 bonding pair, shape dia adalah seesaw kan? Actual shape seesaw. So 1 lone pair tu mesti duduk dekat equatorial. Boleh tak? So total markah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total marks adalah 7 marks. Boleh ke? Ada orang, tak ada orang? Okey tak? Boleh. Boleh. Okay, so itu sahajalah untuk petang ini. Saya punya slot dah habis dah. Which is slide saya yang terakhir adalah saya punya wish lah untuk you all semua. Good luck on your exam. Okay, so all the best. Just buat yang terbaik sajalah yang you mampu untuk you buat semasa PSPM. Jangan menyerah dulu, you patut cuba yang terbaik dulu. Sebaik yang mungkin yang awak boleh bagi, and then after that baru awak boleh bertawakal dengan apa yang awak dah usahakan. Okay, so itu sahajalah untuk slot untuk 4.1, 4.2 dengan 4.3. Ada apa-apa nak tanya?